Saya nak ceritanya agama yang pertama ialah menafikan tentang ghulat, sikap melampau. Agama suka manusia sederhana. Hatta Nabi menziarahi jiran dia yang Yahudi. Agama taklah bagi bunuh orang kafir yang tak memerangi Islam. Bahkan bersedekah kepada orang kafir seorang dapat pahala jika orang kafir itu memerlukan kita sedekah, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Yanfuna anu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin, dan tokok tambah orang-orang yang menokok tambah agama. Ni dua benda kedua yang dilakukan dalam gerakan tajdid. Lama-lama Nabi tinggal agama, orang mula campur dengan agama benda-benda yang bukan-bukan. Kerana hadirin dan hadirat sekalian, agama ini dalam masyarakat Europe Kristian barangkali tidak sangat mendapat tempat, tak happy apa orang jadi Kristian, tak ramai pun gereja orang datang. Amerika mungkin dia sebuah negara baru yang Kristian dia nampak kuat. Di Europe, di Germany, di beberapa, di France, agama tidak mendapat tempat yang begitu kuat hasil daripada sekularisasi yang berlaku di sana. Atau di England, orang tak bercakap agama sangat di publik, walaupun mereka ada hak untuk buat demikian. Tapi dalam masyarakat Islam, agama mempunyai kekuatan. Bila sebut agama, orang akan Arab kata isra'ul udhun, tumpang bagi telinga, tadah telinga bagi dengar. Lalu orang cuba jadikan, oleh kerana agama ada marketnya, maka orang cuba kaitkan banyak benda dengan agama supaya terutama supaya laku. Bila orang nak buat benda-benda tertentu, nak bagi orang ikut, orang kata ini agama. Sebab tu saya dua sehari lepas ada orang tunjuk kat saya video satu orang ustaz daripada Kedah. Tak apalah, ustaz ni baiklah, tapi yang ni yang tersilap. Bagi tahu bagaimana Nabi telah ziarah pusat pendidikan dia dengan pakai baju apa lagi semua. Kerana itu semua akan menjadikan ramai lagi orang datang untuk datang ke tempat itu. Jual ubat, bagi tahu makan ini akan menjadi cerdik, Nabi kata. Padahal Nabi tak kata. Nabi tak pernah kata siapa makan kismis otak jadi cerdik. Nabi tak kata. Tak ada hadis. Dulu saya sebut habbatus sauda, memang ada Nabi kata habbatus sauda syifa min kulli da', ubat bagi setiap penyakit. Syifa maksudnya boleh menjadi ubat bagi setiap penyakit. Kadar ubat kena hantar kepada pakar yang tahu macam mana nak campur. Ustaz tak tahu, ustaz bukan bidang dia. Bukan semua ustaz bidang. Dulu barangkali dia ambil biologi pun tak lepas, dapat 7, fizik dapat 8, admat fail. Tiba-tiba dia berdiri dari masjid, dia bagi tahu ini makan ubat yang saya bawa ni, maka akan memberikan kesihatan. Kencing manis hilang, darah tinggi hilang, darah rendah pun hilang, kencing masam hilang, pening kepala hilang, semua hilang dengan ubat ni. Yang saintis pun tak boleh buat, yang dia campur sendiri. Nabi apabila sahabat sakit, hantar kepada Al-Haris bin Qaladah, seorang pakar perubatan Arab yang sebahagian ahli sejarah seperti Ibn Hajar kata tak pasti dia masuk Islam, kata, tapi dia pakar perubatan. Kerana Nabi mengiktiraf profesionalisme, itu kelebihan dia, ilmu dia. Sehingga dalam riwayat, walaupun disebut sebagai ada sedikit kelemahan, disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, bila orang tanya Aisyah, wahai Ummul Mukminin, macam mana Ummul Mukminin Aisyah ni pandai? Kalau Ummul Mukminin pandai syair, heran Ummul Mukminin ni anak Abu Bakar Siddiq, pandai orang Arab, tokoh bangsawan Quraisy. Kalau pandai tentang hukum hakam syarak, isteri Rasulullah, bagaimana Ummul Mukminin boleh pandai perubatan? Tanya Aisyah. Aisyah kata sesungguhnya Rasulullah itu sakit pada akhir hayatnya.
Wufudul Arab, perwakilan-perwakilan Arab datang daripada serata tempat dan mereka mencadangkan ubat kepada Nabi, dan aku yang membancuhnya. Lalu aku tahu tentang ubat-ubat yang dibancuh itu. Artinya Nabi terima iktiraf ubat yang mereka cadang untuk cuba, kerana itu adalah bidang manusia. Saudara-saudara, bidang dalam teknologi diiktiraf ilmu itu. Tapi apabila intihal mubtilin, lalu orang pun makan, lah Nabi kata sihat, saya makan tak sihat. Nabi yang kena, padahal ubat tu ustaz tu punya. Kopi Nabi tak minum kopi. Nabi bukan orang Brazil. Kopi dari Brazil, tuan-tuan tahu kelebihan kopi Brazil dan Mexico. Tak apa, tak lagi panjang cerita kopi tak. Tapi orang jual, kerana agama ada harga, lalu orang tak tahu yang mana satu agama, yang mana satu kepentingan manusia.